Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sikit lagi mulakan live mengenai bagaimana kita nak bantu anak-anak nak jadi kita nak tenang mengajar anak-anak di rumah ya. Musim PKP ni kita kena ajar anak-anak sendiri kan. Jadi ada ramai yang dah mula jadi rasa sebab susah nak ajar, mungkin diorang tak dengar cakap atau kita sendiri pun ada kerja yang banyak. Jadi macam ni kita nak buat. Jadi ibu nak bincang sikit dengan saya, share sikit ilmu yang ibu dapat dalam kerjaya ibu, insyaAllah. Siapa yang dah ada kat sini, mari kita raikan. Kejap ya, ibu nak betulkan sekejap untuk okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. So siapa dah ada kat sini? Diana, alhamdulillah dah ada di sini. Siapa lagi kat Facebook ni? Kita baru ada dah beberapa orang tapi tak nampak lagi komen sayang. Mungkin ada dah komen tapi tak keluar lagi, tak muncul lagi. Okey, Kaza Shida, Ainsha Nawi, Kaza Shida lagi. Rauda His. Minta maaf kalau ibu sebut nama salah ya. Sebab nama sangat-sangat glamour sampai ibu tak erti nak sebut ni. Okey. Salik Mikan. Nebilias. Okey, minta maaf sayang-sayang ibu semua. Kalau boleh tulis nama yang nak ibu panggil tu lagi best ya. Okey, Zara. Okey, waalaikumsalam bagi semua yang bagi salam kat ibu. Siapa yang ibu ucapkan assalamualaikum dan waalaikumsalam. Ibu jawab salam anda yang memberi salam. Alhamdulillah, pagi ni kita tolong share dengan kawan-kawan saya sebab topik ni ramai dapat manfaatkan untuk semua orang. Cuba kita share sekurang-kurangnya 3 orang lagi. Panggil kawan-kawan, letak dekat your Facebook ke, IG ke. IG tak boleh tak boleh nak share gitu je kan. Okey, ajak kawan-kawan kita bagi masa sikit. Sementara itu, siapa ada nak ada soalan boleh tanya terus. Nanti kita tengok soalan-soalan tu semua. Okey. Anda terus bertanya, kita ada alhamdulillah quite a good number yang ibu nak share sekejap lagi ni. Mari kita sama-sama manfaatkan. Alhamdulillah. Okey, ibu nak perlahankan suara ni, nanti kan dia double dengar pula. Okey. Ada soalan-soalan yang ada dah nak tanya topik ni. Sebab topik ni, siapa yang menghadapi cabaran dalam mengajar anak-anak? Contohnya, sebab sekarang ni mak ayah dah kena add another level, skill sekarang ni untuk mengajar. Sebab selama hari ni kita depend guru tuition ataupun kita depend cikgu sekolah especially guru tuition, mungkin mereka masih boleh mengajar secara online ya. Ada yang ibu kenal guru-guru tuition, mereka tak pergi ke rumah dah tapi dia mengajar secara online. So itu satu kelegaan lah bagi ibu bapa yang mengambil guru tuition untuk mengajar. Tapi kalau tuition tu macam mungkin anak susah nak faham ke apa ke, jadi itu insyaAllah kita macam mana kita nak bantu ya. Sebab sekarang ni adalah dalam keadaan kita panggil dalam new normal, tapi dalam new normal ni ada daruratnya yang mana kita tak boleh keluar ya, kita tak boleh keluar sewenang-wenangnya. Kalau boleh kita elakkan sebab wabak masih lagi ada, terkawal tapi masih lagi ada kan. Okey, assalamualaikum ibu, saya seorang ibu pada seorang anak. Saya tak ada metod langsung dalam bab mengajar anak, terutama sekali dalam pelajaran. Saya harap ada sesuatu dari ibu yang dapat membantu saya. Very good. So ibu nak tengok orang-orang yang macam ni, yang nak belajar, yang sedar anda tak tahu. This is good. Okay, so ibu terus saja ya.
kepada kawan-kawan, kepada sayang ibu semua kat sini, kalau ibu tak sebut nama jangan kecil hati, sebab kalau boleh ibu nak terus terus untuk share. Now, pertama bila kita nak mengajar anak, apa yang menjadikan kita selalu resah, ini satu perkara yang ibu nak share. Sila ambil nota benda ni sebab ini yang selalu terjadi pada ibu bapa, pernah terjadi pada ibu pada ibu tak ada skill. Ya, seperti yang saya pernah ibu ada tulis bahawa ibu ni bermula dalam bidang latihan ini adalah dengan dalam bidang mengajar pelajar-pelajar sekolah. Ibu buat bersama dengan Datuk Dr. Lawrence Walter Ng. Dia dah mentor ibu yang pertama dalam bidang ini. Mengajar kanak-kanak pelajar-pelajar sekolah macam mana nak belajar dengan seronok. Menindustri motivasi pelajar belajar dan juga mengajar skill dan strategi belajar. Dan ibu memang suka sangat share ni dan ibu memang ada program ni. Program ni nama How to Help Your Child Score A. Dan A ni bukan saja A dari segi pelajaran tapi A dalam life. InsyaAllah satu hari nanti ibu akan bawa ke program itu ke online supaya ibu ramai ibu bapa boleh manfaat. Now, sebenarnya dalam kita nak mengajar anak-anak ini selalu terjadi, kesnya selalu terjadi yang menjadi halangan pertama bagi kita dapat mengajar anak dengan tenang adalah kerisauan. Okay, take notes kat situ. Risau, khawatir, dah terus saja fikir kalau anak tak boleh dapat ni, anak ni akan jadi gini. Kita dah terlampau kita punya cara. Kalau dalam NLP dipanggil, kita dah metastate kan, kita dah letak satu meaning yang sangat destruktif kepada apa yang mengajar anak ni. Ya. Jadi kita dah risau. Kalau anak tu tak boleh ingat ABC, sekali kita ajar, kita dah rasa risau sangat. Ataupun dia tak faham maths, kita dah rasa terus, kita rasa risau sangat. Nanti macam mana? Nanti besar nanti macam mana? Semua-semua. Kita dah ada that dalam diri kita. Siapa ada keadaan itu dalam diri? Ibu nak bantu ni supaya ibu tahu ni dan supaya ibu terus bantu cara nak keluarkan dia. Okay, siapa ada rasa macam belajar anak tak dapat, you terus risau. You rasa macam, oh macam mana ni, nanti dia tak pandai belajar. Siapa ada ni, cuba apa namanya, Hanau, very alert. Yes, ada rasa itu. Okay, so sekarang ibu pertamanya, I want you to close your eyes, tutup mata, tarik nafas 3 kali. Ya. Ini ibu nak terus heal ni. Okay? Mungkin bukan 100% boleh heal, tapi sekurang-kurangnya you boleh dah tahu macam mana lepas ni you tak nak dah dalam keadaan macam tu. Sebab inilah yang berlaku dalam setiap ibu bapa yang terpaksa jadi guru, sebab dia memang tidak ada skill mengajar dan tapi dia kena ajar, tapi inilah keadaannya. Dia rasa macam tak boleh ya Allah Tuhanku, aku ni tak jadi all this negative thinking. Aku tak reti anak ni dah memang kalau anak ni macam aku memang teruk lah. Macam mana ceritanya nanti, boleh ke dia belajar apa semua. Okay, so benda ni ada terdesak dalam hati. Okay, siapa nak ibu bantu ni, kita akan mula sikit lagi insyaAllah dalam 1 minit ni. Ibu nak tengok berapa orang lagi yang boleh kata ya ibu saya nak yang rasa macam tu. So ibu ingat masa ibu mengajar anak-anak ibu, masa ibu belum ada skill tu, that was kadang-kadang tu kan dia tak faham, first time je dia tak faham. Jadi ibu dah rasa stres. Bila dah stres tu kan, mulalah nak marah. Marah tu penanya pada diri sendiri, tetapi anak yang kita sampaikan sebab kita risau. Okay, so sekarang ni tarik nafas. Tarik nafas, ulang 3 kali. Tarik nafas. Lepaskan nafas ke mulut. Tarik nafas. Lepaskan nafas daripada mulut. Tarik nafas. Lepaskan nafas daripada mulut. Okay, very good. So lepas tu, kalau boleh, ya, baca Fatihah dulu. Bacakan Fatihah. Sekarang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, siapa yang dah ada Quran, ibu lupa nak cakap siapa untuk ambil Quran anda. Okey. Siapa yang dah ada Al-Quran, just pergi kepada, atau siapa yang tak ada ni, tak boleh pegang Quran contohnya, ambil ayat ni, muka surat 365 ya. Muka surat 365 ayat
58. Ayat 58 surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni adalah surah yang ke-25. Yeah. These are for the Muslim. If you are a non-Muslim, it's okay. Nanti ibu akan beri the doa biasa. Okay. Kalau Muslim, pergi ke surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Muka surat 365. Mana-mana kita pergi pun muka surat dia sama. Jadi pergi ayat yang ke-58. Ayat ke-58, ibu baca dia punya makna je. Ya? Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup abadi dan tidak mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Ya? Ataupun dosa hamba-hambanya. Itu you bacakan, you zikirkan 3 kali. Lepas tu pergi kepada surah Al-Isra ayat 290. Ya, siapa boleh tuliskan untuk kawan-kawan bila ibu cakap ni tuliskan ya. Bagus. Raudah. Bagus. Al-Furqan ayat 58, Al-Insa yang kedua, ataupun you boleh buat yang ayat ini dulu pun tak apa, dia tidak semestinya mana-mana satu dulu. Surah Al-Isra muka surat 290. Al-Isra adalah surah 17, ayat dia adalah ayat 80. Okey. Dan ayatnya mengatakan, katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar dan berilah kepadaku daripada sisimu kekuasaan yang menolongku. Kekuasaan yang menolongku. Ya? Jadi kita nak minta Allah bantu kita sebab kita sebenarnya sekarang ni, the reason why kita selalu rasa cemas adalah kerana kita rasa kita ni yang kena kita ni saja yang kena mengajar anak kita. Kita lupa untuk berpegang kepada Allah SWT. So you must be in that state dulu. State yang mana kita tahu kita are connected to Allah SWT. Itu sangat penting. Kenapa? Bila kita connect dengan Allah SWT, kita tak payah risau dalam masa depan anak-anak kita. Kerana Allah akan, setiap kita ni kita ada path kita sendiri. Yang penting adalah kita berdoa pada Allah SWT dan percaya pada qada dan qadar. Bila kita percaya pada qada dan qadar, apa yang berlaku adalah kita menerima apa yang berlaku dan redha apa yang berlaku. Itu sangat penting bila kita faham benda ni. Ya? Jadi dalam keadaan kita, pertama is connect dengan Allah SWT. Go back, masuk dalam diri. Ya Allah Tuhan, aku tak tahu ya Allah. Memang aku tak tahu nak ajar anak aku ni. Memang aku tak ada skill kecuali apa yang Dikau berikan. Dari apa yang Allah berikan, ini di sini rahsia dia. Allah akan memberi kepada kita melalui cara-cara macam ni. Ibu share dengan anda baca buku, tiba-tiba dapat idea and then you decide, I want to be good at this. Sebab kita memang boleh jadi pandai, mungkin bukan terlampau pandai, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh ada ilmu dan ada skill terhadap apa sahaja yang kita nak belajar. Kita mungkin boleh. Kita boleh. Sebenarnya kita ada potensi itu. Dan kita minta dengan Allah supaya potensi itu dia dapat wujud, dibawa keluar daripada diri kita. Maksudnya potensi itu akan termanifestasi. Ya, pertama, kita connect dengan Allah SWT, baca ayat ini. So before you nak mengajar anak, you need to get your state right. Ini dalam bahasa Inggeris, the state. Dalam bahasa Melayu ada keadaan diri. Keadaan diri, bukan negeri. Keadaan diri. Kalau kita Google Translate, dia akan tulis itu negeri lah. Tapi state adalah keadaan diri. Very important. Sebab bila kita takut sangat ni, kita ajar anak tu tiba-tiba dia takut. Dia sendiri bila dia takut, otak dia pergi kelekat kat otak paling bawah, otak yang tak boleh berfikir, otak yang boleh bertindak dengan 3 perkara je. Lawan, layu, kaku. Kalau dia lawan, dia mengamuk, tak nak belajar. Kalau dia lawan, lari. Kalau dia lari, dia memang tak minat dah jadi belajar. Kalau dia layu, kaku, dia jadi freeze. Apa kita cuba ajar dia pun semua benda tu tak masuk. So that's why getting the right state is very important. So bila tolong tulis, pertama get the right state. Ya, ibu akan share ni dan ibu share ni ibu tak tulis notes tak sayang. Ibu tak tulis notes. Kenapa ibu tak tulis notes? Sebab ibu alirkan apa yang
Allah ilhamkan pada ibu untuk share dengan sayang, sebab every group will be different, tapi ibu ada basic dia, ibu ada dia punya garis panduan dia, sebab I have been in this for more than 31 years. So benda ni ada dalam diri ibu. So ibu akan share mengikut energi ataupun mengikut apa yang ibu rasa anda perlukan. So first is to get into the right state of mind. Semua orang tulis itu, right state of mind. So the right state of mind adalah untuk connect pada Allah SWT. Ingat ayat mengatakan bahawa, thank you Azlina. Allah mengatakan dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, okay. Sebelum ibu teruskan, I just like you to help me here, sebab kadang-kadang Facebook ni bila ibu tengah live tutup dia hilang gitu je. So ibu harap ibu akan dapat berhenti by about 40 minutes sebelum ianya dihentikan. Sekiranya ianya berhenti, sayang boleh terus pergi kepada IG. IG ibu adalah Ibu Roslove. Ikuti ibu di sana, sementara ibu set balik kat Facebook. Dekat Facebook, mungkin ibu akan masuk balik sekiranya tak sampai 40 minit. 40-45 minit ya. Jadi you akan dapat ilmu tu insyaAllah. Just masuk balik je. Cuba cakap dengan kawan, just masuk je balik. Because ibu akan set balik insyaAllah. Tapi ibu kalau rasa tak ni, sebab takut miss apa-apa, just pergi pada IG ibu. Kalau IG pun macam tu hilang, pergi kepada Facebook. Sebab zaman sekarang ini, di masa darurat, kita darurat PKP ni, ramai orang tak keluar, jadi banyak guna online. Jadi kadang-kadang dia punya gangguan sikit ya, dari segi connection. Okay, very good Rabi. Thank you Rabi. Apa khabar? Okay, right state of mind. Connect diri dengan Allah. Sebab bukan kita yang pandai, Allah yang pandai. Ingat benda tu. Allah yang pandai. Allah bagi kita ilmu tu, dan kita boleh minta dengan dia ilmu dan skill yang kita perlu. Kita perlu 3 perkara ni dalam kita nak mengajar anak. Tulis ini. Ya, ini adalah extra yang bukan yang dalam yang pertama tadi right state of mind, tapi yang ini adalah perkara yang ini adalah perkara yang kedua, perkara yang kedua yang anda kena ada, iaitu anda perlu ada anda perlu ada skill, mindset yang betul. Anda kena buat mindset yang betul. Anda perlu ada mindset yang betul. Yang kedua, anda perlu ada skill yang relevan. Skill yang relevan nak mengajar anak ni. Skill mengajar, skill berkomunikasi, skill untuk mengajar, berkomunikasi, skill untuk membina pertalian. 3 perkara ni kena ada. Yang keempat, kita kena ada knowledge. Knowledge tu termasuklah knowledge bagaimana nak coach anak. Tak perlu knowledge exact semua knowledge subjek tu. Yang penting sekarang ni, saya kena faham, bila kita nak mengajar anak, kita tak perlu nak tahu semua subjek. Kita tak perlu nak ajar anak itu. Sebab kalau kita nak ajar, mungkin anda tak ada ilmu tu. Sebab you are not the subject matter expert. But you boleh bantu atau coach anak supaya anak boleh kaji balik sendiri belajar. Ya, kalau darjah 1, macam mana you nak ajar dia supaya dia boleh membaca? Itu dia cerita dia. Jadi budak darjah 1, yang penting kita nak bagi dia boleh membaca. Kita nak ajar banyak cara macam mana dia boleh fasih membaca. Jadi musim PKP ini, dan sekarang ni PKPB dah naik satu lagi lepas ni, 10 hari bulan dah boleh merentas state. Kita nak anak, pada time dia masuk sekolah, sekolah buka, dia dah boleh membaca. Itu anak darjah 1. Dia dah boleh fasih membaca, lancar membaca, dia dah boleh baca, mengira, ya. Dia boleh menulis. Ini 3 perkara untuk darjah 1. Kenapa? Kerana selepas itu, bila dia dah pandai membaca, membaca bahasa Inggeris, baca bahasa Melayu, ya. 2 perkara ni, bila dia boleh pandai dalam perkara macam ni, cepat nanti yang lain dia boleh catch up. Itu darjah 1. Sebab darjah 1 cikgu tak sempat nak ajar banyak. Jadi yang darjah lain tu pastikan anak dah boleh membaca juga. Okay. Now, bila kita dah faham apa yang sangat penting yang kita kena fokus adalah bagaimana kita nak naikkan semangat anak itu untuk belajar. Itu yang kedua.
Ya, right state of mind. State of mind. Lepas tu yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi tu yang 3, sikap, skill, knowledge. Yang keempat adalah yang ketiga adalah macam mana kita nak mewujudkan suasana yang happy dalam belajar. Bila kita dah tak ada risau, bila kita tak ada risau, kita dah mula fikir, okey, macam mana aku nak bantu anak aku ni, dia seronok belajar, suasana dalam rumah itu pada ketika itu adalah suasana yang enjoy, yang seronok. Jadi, ini adalah perkara yang ibu nak share dengan saya, okey? Now, macam mana nak wujudkan suasana seronok belajar? Jadi, skill dia adalah pertama, kita selalu sebut perkataan ni. Seronoklah belajar ni, seronoklah belajar ni. Jadi bila anak belajar dengan keadaan seronok, kita tu ajak mereka raikan tepuk tangan. Dan kita bercerita, ini sangat penting ya, key dia, malam sebelum kita macam esok kita nak mengajar, kita nak dia setiap hari malam sebelum tidur, suruh mereka tutup mata dan bayangkan bagaimana mereka boleh fokus masa belajar, bagaimana mereka seronoknya belajar. Ini dia sangat penting untuk kita, sebab kita ni bukan nak ajar subjek tu. Especially kalau anak dah jam 4 ni, kita nak ajar anak macam mana dia nak baca topik itu dan dapatkan ilmu daripada situ. Contoh kalau sains, dia ada buku sains kan. Jadi macam mana apa benda ni. Lepas tu kita boleh quiz aja. Ingat tak masa kita sekolah-sekolah dulu, macam bila nak periksa, kita akan tanya kawan soalan-soalan. Ingat tak? Itu je peranan ibu bapa sebenarnya. Anak tu peranan dia gali ilmu tu. Jadi matematik, nanti bila pelajaran matematik, ibu akan syorkan pada siapa you boleh follow untuk belajar matematik contohnya, ya. Okey. So jadi sekarang ni malam sebelum, sebelumnya malam sebelum. Okey. Malam sebelum seronok bersembang dengan anak. Besok kita akan bangun pagi. Pukul apa you dah decide untuk bangun pagi dengan anak-anak? Decide lah every hari sekolah, make sure anak bangun cepat. Maksudnya dia pukul berapa yang cepat bagi anda. Sebolehnya waktu masuk sekolah lah. Kalau sekolah start, you selalu jam pukul 6 dah bangun sembahyang subuh sekali, masa tu jangan ajak bagi anak tidur balik. Sebab kita nak membiasakan dia dengan keadaan sekolah tu juga. Ya. Kalaupun dia sekolah petang, tak kisah. Because the thing is that, mungkin dia sekolah petang, dia pergi sekolah agama pagi kan. Jadi macam tu. Now, kedua, tadi kan malam tu kita dah bersembang. Ajak mereka fikir macam mana diorang masa hari esok bangun pagi dengan mudah. Lepas tu mereka akan sarapan, dan sarapan macam mana mereka akan tolong siapkan sarapan. Jangan semua kita nak buat ya. Kalau kita sayang anak, ajar anak untuk bertanggungjawab ya. Jangan kita semua buat. Baju mereka pun diorang boleh siapkan malam sebelum. Kalau you rasa you nak tetapkan ada baju sekolah untuk anak masa-masa dia tengah belajar tu, why not? It's okay. It help them to get into state belajar. Ya. Mungkin you nak pakai special baju, maksudnya baju bukanlah semestinya baju sekolah, tapi baju yang kemas. Ya, macam bila ibu ada kerja, dia bekerja dari rumah, tetapi ibu akan pakai baju yang mana bukanlah pakai kaftan, maksudnya. Sebab kalau boleh je nak pakai kaftan, tapi ibu nak, when I want to get into the state, pakaian fizikal pun ibu akan ambil. Pakai baju yang boleh kira baju yang smart casual macam tu, supaya kita get into that right state. Kalau kadang sengaja je pakai tudung dalam, walaupun tak ada siapa saja, to get that into the state. Okay, I'm focusing now, I'm working now. Itu dia punya kita panggil psikologi dia. Now, bila kita dah sediakan anak ini dalam minda dia, dalam emosi dia dah seronok dah besok dia nak belajar. And then kita dah cakap dah, bila dia belajar, habis sesi tu dia kata, okay, you ada benda ni. Okay, satu, mereka boleh fokus. Maksudnya fokus berapa minit diorang boleh fokus buat. Lepas tu diorang tak ada gaduh-gaduh apa semua. Okay, you akan bagi diorang berapa star. Star ini sangat penting. This is what anak-anak kecil dia nak tengok tangible goal. Jadi dia nak fokus. Lepas tu fokus ni maksudnya macam mana? Semasa dia belajar tu, dia akan duduk baca
for about 20 minutes. Janganlah sampai 40 minit. Sebab anak kecil dia boleh fokus, sangat fokus dalam paling-paling pun dalam 30 minit. InsyaAllah pada perkongsian ibu yang akan datang, ibu akan share lagi detail mengenai perkara ni ya. In fact, siapa yang betul-betul berminat ni mungkin ibu akan masukkan dalam satu grup yang special, yang mana ibu akan didik betul-betul pasal ni. Kalau anda nak, nanti ibu akan announce. Because kadang-kadang buat ke umum macam ni mungkin tak begitu sesuai. Mungkin dalam close group, semua orang boleh ambil nota, betul-betul sedia. Sebab ibu nak bagi ilmu ni, dan most of the ilmu yang ibu nak bagi ni, ibu nak bagi secara percuma, most of them ya. Yang advance sikit tu mungkinlah ibu adalah kena sikit lah bayaran. Sebab apa? Sebab ini adalah amal jariah ibu. Ya? Dan ini adalah ilmu yang boleh akan dimanfaatkan. Okay. So sekarang pertama adalah malam sebelum. This is very important ya. Malam sebelum. Kenapa kita nak buat malam sebelum? Kenapa? Siapa nak bagi ibu idea dia? Wujud suasana seronok belajar, sebab perkataan, belajar, bagi tahu malam sebelum, bangun cepat, dia semua bagus, very good. Raudah suasana seronok belajar ni malam sebelum ceritakan jadual esok. Ya, siapa tahu, ibu nak tengok key dia. Siapa boleh share dengan ibu? Ibu tak ada hadiah tapi ibu just nak tengok. So, kenapa ibu buat benda-benda macam ni? Kalau you notice, ibu tak share gitu je. This is what we call, I get your mind to be active. Okay? I get your mind to be active. You tertanya. Jadi kalau you tak tahu jawapannya, you akan fokus. Tak adalah you akan sambil lewa. Okay? Jadi macam mana? Okay. Create awareness. Set unconscious mind. Nura Yunisa dengan Anlin Yusri. Yes. You set benda tu. Unconscious mind you. Ataupun siapa panggil dia subconscious. Tapi sebenarnya kalau dalam NLP kita panggil unconscious mind. Yeah, you set that because you dah jangkaukan dia orang. This is what keywords dia dipanggil forward thinking. Semua orang tulis kat situ. Forward thinking. Look forward. Very good, Rohaini. You look forward. Okay, as I am teaching you, as I am sharing this with you, tengok cara ibu, because this is the cara yang anda nak buat dengan anak anda. Yang mana anda bertanya soalan excitedly. Okay, excitedly you tanya. Jadi bukan you nak check, bukan you nak test. Tetapi this is macam kita nak bagi diorang rasa, kenapa macam ni, apa? Jadi kita tanya soalan-soalan macam ni, okay. So these are the kind of thing that you can do bagi anak Jar 1, Jar 2, Jar 3, atau anak you ada 5 orang, 6 orang. You akan okay, mama nak tanya, siapa tahu benda ni gini. Okay, ada semua soalan tu budak Jar 1 dah boleh jawab. Jadi yang budak Jar 1 ni, kita bagi dia peluang. Okey, jawab. Anak suka bila kita buat dia macam kuis, tapi kuis yang sangat tengah ibu bapa ni nak tanya soalan. Macam tanya, ni, penjawab. Bukan, salah. Ni tak belajar. Tak boleh buat macam tu. Sebab masa belajar dia kena rasa seronok. Anak ni kan, bila dia rasa seronok, dia nak dig lagi ilmu tu. Nak korek lagi. Dia tanya lagi kita. Kalau dia tanya kita, maksudnya hari raya dah sampai cepat. Maksudnya dia nak tahu. Siapa ingat posting ibu kata, ada anak yang suka bertanya, dia punya otak macam otak saintis. Sebab semua anak sebenarnya, semua anak dia memang suka bertanya. Pada usia 3-4 tahun tu masa dia orang suka sangat bertanya. Dalam masa yang sama yang sangat-sangat suka bertanya ni adalah yang sangat inquisitif. Jadi bila ada orang dia inquisitif, misalnya yang senang je. Dia kata, okey mama nak, abang dah jam 4 kan. Abang buka buku ni, muka surat ni, nanti abang baca, abang cerita pada semua orang kat sini. Now, you perlu ke ajar? Tak perlu kan? Sebab dia akan baca dan dia akan dig. You cuma tengok, nanti you akan take. Bila dia bercerita tu, you semak lah. Macam tu. Jadi, tapi, masa you tengah kena fokus buat your work, you bagi mereka task kerja. Kerja yang macam dia orang kena jawab. Dia orang kena jawab dan mereka kena jawab dalam masa berapa minit. Tak boleh jawab dalam masa benda yang soalan 20 minit, mereka nak kena jawab dalam masa 10 minit. Ibu pernah ada buat tuition pada seorang budak ni. Ya Allah, dia memang cerdik, pandai sangat. Tapi sangat careless. Dia buat, kalau soalan tu kena habis dalam masa 60 minit, dia cuba habiskan dalam masa 20 minit. You think? You boleh dapat semua betul ke? Mesti tak kan? Jadi isu ibu dengan budak tu bukan dia tak pandai. Isunya, dia nak cepat.
Kan? Jadi kita kena tengok lah anak-anak kita ni, anak-anak murid kita ni, kita kena tengok. Okay, very good. Okay, very good. Semua sangat aktif ni. Okay. Assalamualaikum. Soalan anak complicated, normal ke? 12 tahun dah tanya pasal politik dunia. Ni silibus sekolah ke apa ni, Aziatul? Kalau dia tanya politik dunia, maksudnya dia sangat aware dengan apa yang berlaku di sekeliling dia. Kalau soalan tu soalan dalam buku, anda kata, okay, you explain apa you faham dekat sini. Then you check balik dengan anak. This is what we call coaching. Coach football, dia pandai sangat ke main football. Some of them, dia orang tak main pun football. Tetapi mereka dan they will have not been the best footballer masa hidup dalam masa mereka boleh bermain. But dia orang pandai strategi. They can strategize. Ini kelebihan masing-masing. So you go into the state. You go into that mode as you are coach rather than teacher. Yeah. Rather than teacher, you go into coach. Because teacher tu dia akan ajar melalui online tu kan. Ni cerita online nanti insyaAllah kita punya. Sebab musim PKP ni, sebab anak-anak kena guna online, ramai pula yang terbabas, tergelincir, pergi tengok benda-benda yang bukan-bukan. Itu nanti ya, dalam minggu ni ibu akan fokus benda tu. Ibu akan bantu macam mana ibu bapa boleh kawal anak-anak insyaAllah. Sehari ni ibu just nak bagi excited belajar ni. Jadi excited belajar ni, apa lagi yang kita boleh buat untuk anak excited belajar? Jadi pertama connect tadi, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah suasana. Kita masih lagi dalam suasana. Jadi pertama, dua, ketiga. Pertama connect dengan Allah. Sangat penting connect dengan Allah ni, kerana connect dengan Allah ini kita dapat kuasa ajaib. Sangat penting, ya. Yang kedua adalah kita tingkatkan kompetensi. Kompetensi ni ada tiga komponen dalamnya, iaitu sikap, mindset kita kena betulkan, lepas tu kita kena tingkatkan skill kita dan kita kena tambah knowledge. Yang ini kena boleh buat sendiri, boleh belajar, boleh baca, boleh tengok, boleh Google, macam kita macam kita yang you all buat ni lah. Ramai orang masa musim PKP, musim duduk dalam rumah ni, belajar masak lah apa semua. Yang sebelum ni tak tahu masak, boleh belajar lagi pandai masak benda. So if you can do that, you can also do this. Because benda ni adalah Googleable. Ya, Googleable. Okay. So, seterusnya adalah untuk suasana. Suasana belajar inilah yang selalu mak bapak kalah. Kenapa dia tidak mewujudkan suasana belajar yang sihat, suasana belajar yang seronok. Okey, ibu duk tengok cerita ni. Dia tengok berita. Baguslah tu. Aziatul kata anak dia bertanya tentang ni, maksudnya dia aware dengan apa yang berlaku. Nanti Aziatul, sebenarnya you ada seorang anak yang sangat dia sangat prihatin dan sangat tinggi awareness dia. InsyaAllah nanti kalau ibu ada masa, ibu akan go deeper into this. Is what we call dia punya dia punya kalau kita kata intelligences, dia termasuk dalam intelligences. Kalau kita tengok kat situ is interpersonal skill, ya. Coach versus teacher. Very good. You coach. Coach ni dia menarik keluar. Dia bawa keluar potensi yang dalam diri anak tu. Anak tu ada jawapan. Dia biasa tak korang anak-anak malah berfikir. Zaman sekarang ni, budak-budak ni dah biasa semua kerja mak bapak buat. Dia dah biasa kalau nak makan Maggi mee pun, dia biasa maid yang buat atau mak yang buat. Umur 12 tahun masih lagi. Sebab that's why kalau cikgu-cikgu tahu sangat lah. Cikgu-cikgu selalunya anak-anak murid, bila you tanya soalan, mereka tak tahu? Selalu macam tu. Mereka bukan tak tahu, tetapi mereka takut nak menyuarakan pendapat mereka. Kemungkinan mereka rasa tak selamat. Lagi mereka dah remaja, lagi perkara ini lagi besar. Tapi bila kita suruh dia orang bercakap benda-benda, ataupun kita tegur, banyaklah dia punya bidasan dia. Ya? Sebab apa? Sebab bila mereka bertanya dengan kita masa mereka kecil itu, kita tak benar-benar menjawab dengan enthusiasm. This ada di antara perkaranya lah, ya. Kita ampunkan diri kita, maafkan diri kita, betulkan kesilapan kita yang lepas, is okay.
Allah baiknya Muhammad Rizwan Awang. Salam ibu, kami doakan agar ibu sihat, gaya berjaya di dunia akhirat. Senangnya ibu. Terima kasih sayang. Rizwan, terima kasih sangat. Muhammad Rizwan, yes. Sayang, ter, 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 terharu sangat ibu. Kami doakan. Okey. So sekarang ni bila anda dah sedar keadaan ni, suasana ni dia ada banyak cara nak menunjukkan suasana yang happy belajar. Key dia mesti happy belajar. Key dia mesti seronok belajar. Seronok ini akan membawa kepada mereka explorative. Jadi mereka suka explore benda. Mereka suka nak tahu. Mereka suka mengkaji. Dia bukan sekadar terima je. Very dangerous. Sebab bila mereka hanya harap cikgu dia spoon feed dia, sangat dangerous. Kerana apa? Dia tidak menggunakan otak yang Allah bagi pada dia. Allah Tuanku, kita kena sedar bila kita mengajar anak-anak kita, jangan just look at the facts yang dalam buku. Sebab facts yang dalam buku tu kadang-kadang is already how many years backward dah. Ya. Sekarang ni perjumpaan benda banyak sangat. Tapi because kita kena juga ajar anak kita to a certain extent how to answer exam question. Jadi dia kena tahu juga apa dah jawapan yang nak dia tulis supaya dia dapat A di dalam peperiksaan. Itu satu skill tu. Ibu akan share tu benda tu nanti later insya-Allah ya. Kalau siapa berminat nanti kita akan buat group on this. Okay. Jadi happy sangat belajar. Jadi bila kita nak wujudkan suasana happy belajar, siapa boleh tolong ibu untuk bagi idea macam mana selain tadi kita dah share dah malam, kita dah seronok dah. Okey, sekarang ni ibu bagi contoh key dia. Macam mana nak mewujudkan small classroom dekat rumah anda yang mana akan menyebabkan anak seronok belajar. Cuba siapa boleh bagi ibu idea-idea. Cuba I'm giving you the chance to actually come out. Ibu yakin anda mesti ada idea-idea dia. Okay, start tulis sekarang. Terima kasih Nuraini. Thank you so much. Apa yang Nuraini tulis tu. Terima kasih sangat. Kawan-kawan boleh tengok kat Facebook ya. Dekat IG ibu baca betul. Ibu terima kasih banyak-banyak bagi ilmu kat kami, didik anak sebab kami kurang ilmu psikologi. Moga Allah bagi ibu kesihatan yang baik. Terima kasih doakan ibu. Okey, tadi ibu kata, okey, macam mana kita nak wujudkan suasana happy sayang? Tulis. Katalah kita cuma ada meja makan je tempat anak nak belajar dan semua anak yang belajar tu dalam 4 orang. Okey, kita cuma ada meja makan. Macam mana kita nak buat kat meja makan tu untuk suggest ya, untuk bagi anak tu rasa seronoknya pada masa belajar tu. Rahani kata macam lukisan sama-sama draw. Okay. Suasana yang tak bising. Very good. Lagi apa lagi? You see? You have what it takes to be a good coach. Very good. Apa lagi? Yang kita boleh tulis. Apa lagi? Yang penting tak ada gangguan TV. Very good. Apa lagi? Apa lagi yang kita boleh buat bagi suasana tu seronok? Okay? Ibu bagi idea. Ibu bagi idea sikit ya. Okey, macam tadi yang lukisan tu, instead of lukisan benda biasa, anda mungkin nak suruh mereka buat macam poster. Poster tulis, saya suka belajar. Jadi bila poster tu siap, nanti you letak kat around kawasan mana anak tu belajar. Ya, you letak. Jadi ini sebenarnya dinamakan suggestology. Semua orang tulis suggest, perkataan suggest, S-U-G-G-E-S. T-O L-Y, suggestology. Suggest, S-U-G-G-E-S-T-O-L-O-G-Y. Suggestology. Suggestology ni maksudnya tempat itu sendiri mensuggest. Mencadangkan seronoknya belajar. Betul Masih 8589. Okay? Tak boleh fokus pada subjek, kena ada game. Tak boleh fokus pelajar, kena ada game. Suruh dia jadi guru dan kita murid. That is good idea. Nak memang best sangat. Moral storytelling. Very good. Okay, banyak kan benda-benda yang boleh, contohnya kalau kita ada anak darjah 1, apalah sangat dia tahu kan tentang pelajaran darjah 6. So mungkin kita ambil satu topik biasa. Contohnya
topik apa yang kita saya sebuah pokok, saya sepohon pokok. Okey, kita nak ajar mengenai pokok ni dan kita nak ajar fotosintesis dan semua. Anak darjah 1 mana ada cerita pokok ni. Mana dia tahu tentang fotosintesis apa semua ni lagi. Tapi kita nak ajar, nak kembangkan. Jadi kita bercakap mengenai saya sepohon pokok. Jadi suruh anak darjah 1 ni tulis, lukis dan cerita. Dia boleh tulis saya sepohon pokok, pokok saya, batang saya, akar saya dalam ni semua rendang. Jadi darjah 1 dia boleh dah tulis dan kita ajar dia menulis, kita ajar dia membaca. Tetapi macam mana budak darjah 4 nak cerita mengenai pokok? Jadi dia akan bercakap pokok ni daun dia warna apa semua dan sebagainya. Ada kalau daripada buku dia sudah dah tengok daripada buku dia apa ada tak cerita pasal pokok, atau kalau you ada ensiklopedia kat rumah ada tak cerita pasal pokok, ataupun apakah khayalan mereka, benda yang mereka belajar daripada YouTube. Kalau anda boleh langgan YouTube, children YouTube letak connectkan kat TV, pada ketika itu semua orang tengok. But a lot of channel-channel yang bagus. Nanti ibu akan minta anak ibu share. Sebab dia mengajar anak daripada rumah dan dia banyak gunakan YouTube yang bagus, sehingga kan ilmu sains anak dia sangat tinggi. Kan benda-benda yang kadang-kadang ibu tak tahu pun dia anak umur dalam 11 tahun, macam dia punya ilmu tentang sains tu macam budak-budak dah tingkatan 5. Sebab sangat tinggi. Dia sebab mereka boleh, bila mereka dah kita ajar untuk seronok belajar ni, dan kemudian kita directkan, okay, you watch this YouTube, lepas tu nanti semua orang kena cerita kat ibu, kat mama. Jadi semasa dia tengok watch YouTube tu sebab 30 minutes perhaps, masa tu you boleh fokus dengan kerja you from home ni. Lepas tu you suruh, okay, semua orang sekarang ni sediakan 5 soalan. Lepas dia orang tengok tu suruh orang 5 soalan. Abang darjah 6, abang kena sediakan 10 soalan. Nanti kita akan buat quiz sama-sama. Can you see that? Jadi ada masa you akan suruh mereka buat sorang-sorang. Ada masa you suruh mereka duduk sama-sama. This is creating active learning. Semua orang tulis tu active learning. Masa mereka active learning, you cuma pantau daripada jauh je. Tapi you dah ada dah penama boundaries je. Masa berbincang, tak boleh marah-marah adik. Tak boleh marah-marah satu sama lain. So, this is masa brainstorming. Kita kat office ada brainstorming tak? Ada kan? Brainstorming. Ni masa brainstorming. Masa brainstorming, semua orang punya idea adalah betul. Tu you bolehlah cerita. Buat Disney, kat Disney, dia punya office, dia ada satu bilik dia panggil bilik creative ideas dia. Jadi masa tu semua orang bagi je creative ideas. Nobody is allowed untuk question benda tu. Just do semua. Masa tu bila otak kita ni, bila kita bila idea-idea diterima tu, dia akan keluar. Itu jadi kita buat panduan. Jadi mama tak nak dengar siapa-siapa marah satu sama lain atau kata tak eloklah idea tu. Kita tak. Apa yang kita sedang buat adalah kita juga mengajar anak bagaimana saksiah, akhlak dalam kita bergaul, ya. Jadi dia menjadi active learning. Masa mereka active learning tu, okay, abang punya tugas yang paling tua, abang hari ini you are the monitor of the class. You jaga betul-betul, you mesti jadi contoh. Apa you tengah buat masa tu? You tengah bimbing abang itu menjadi leader. Abang, best bila abang tu dah cantik dah leadership dia. Lepas tu you kata, okay, abang hari ini abang train Angah pula untuk jadi leader. Nampak tak? This is something that you can delegate. Macam dekat office, kan kita delegate kerja pada orang. Jadi kita buat benda yang sama je. Okey, suruh dia jadi guru. Tak boleh fokus pada subjek, kena ada game. Fiza tu apa maksud dia? Apa maksud tak boleh fokus tu? Maksudnya bertulis. Yes. Setengah anak, kenapa anak ni kita tak boleh suruh dia membaca kuat lama? Sebab setengah tu dia sekarang statik. Kena statik ni, learner ni dia kena bergerak, dia kena ada game, dia kena macam tadi, lakon bersama. Kalau anak saya tak boleh fokus, boleh je kena ada game, contohnya buat something, guna
kertas lekat-lekat ikut warna. Betul Fiza, very good. Fiza Zulkifli, that is very good sharing. Yes, betul. Sebab apa? Sebab dia kena static learner. Banyak bendanya ibu dia banyak sangat ibu nak ajar dengan sayang ni. Kalau nanti ibu akan sediakan satu grup, ibu akan announce kat dalam page ni. Dan grup ini anda register lah for free kat situ. Cuma anda just bagi detail apa semua. Apa namanya, supaya grup ni betul-betul lah dia jadi professional, bukan just another Facebook group. Ibu akan dapat you all punya, kita panggil apa, komitmen kat situ. Sebab ibu dia banyak ilmu nak ajar. Bila kalau boleh ibu nak ajar banyak lagi ilmu-ilmu yang ibu ada dari segi mengajar anak ni satu aspek ni, dan aspek-aspek yang lain tentang diri kita sebagai seorang ibu dan seorang bapa. Kita kena acknowledge keperkasaan diri kita. Kita kena bawa keluar. Itu yang ibu ada program Strong Ladies ni. Sebab Strong Ladies ni sebenarnya itu semastri program macam mana nak keluarkan kehebatan dalam diri ni, macam mana kita nak jadi resilient ni cekal. Okey, bagus. Betul Fiza. Sebab setengah anak dia memang kinesthetic learner. Nanti satu hari ibu akan cerita mengenai kinesthetic learner ni. Macam mana nak kenal anak kinesthetic learner ke tak. Itu semua ibu cover dalam Strong Ladies Mastery Class tu, insyaAllah. Okey. Now, emosi ibu-ibu dengan anak-anak harus kawal. Yes, kesihan ke anak-anak. Itu that's why mindset tu penting. Remember tak Salihah? Yang first one tadi adalah kita connect dengan Allah. Kenapa? Bila kita connect dengan Allah, bila mengingati Allah, hati menjadi tenang. Jadi that's why that become the first one. Dan kita kena ingat, sebab selalunya bila kita jadi parents ni, bila kita mengajar anak, anak tu tengah nak belajar ABC je, tengah nak kenal ABC, tapi bila dia tak kenal, kita punya risau tu macam apa nak jadi masa depan kalau mak dah tak ada nanti, macam mana kamu ni nanti, tak kerti nak belajar nanti, jadi bodoh nanti, kerja jadi angkut sampah je, macam tu. Padahalnya tak ada masalah angkut sampah tu, mulia je kerja dia. Tapi kita dah risau macam-macam. Setengah orang dia angkut sampah, setengah orang dia buat najis, sampai juta-juta ringgit dia dapat. Sebab that's why kita tak nak benda-benda macam tu keluar daripada mulut kita pada anak-anak masa kita mengajar. That's why connect dengan Allah. Bila kita connect dengan Allah, 2 ayat Quran tadi, 2 zikir tu ibu bagi tadi, bagi anda yang dah ingat tadi. Pertama adalah surah Al-Furqan 300, muka surat 365 kalau ibu tak silap. Kalau tak, siapa yang termiss tadi sila scroll ke atas sebab ada kawan bagi. Dan surah Al-Isra ayat 80 ya. Now, surah Al-Furqan tu ayat 58. Baca zikir. Hati tu bila, and this one kena dizikirkan banyak-banyak kali. Janganlah zikir sekali je, kena banyak-banyak kali. Masa nak tidur, masa kita nak mula mengajar anak, zikir sebab kita nak connect dengan Allah SWT. Ya. Okey, yang kedua adalah mempunyai kompetensi. Tingkatkan, betulkan mindset kita, bina skill komunikasi, skill coaching. Dalam coaching tu adalah komunikasi and relationship. Lepas tu dapatkan knowledge ni macam mana mengenai psikologi kanak-kanak dan semuanya. Itu yang jadi bila ibu buat group tu nanti ibu akan share sikit-sikit benda ni. Okay. Yes, bagi reward hugs bila anak dah belajar walaupun sikit. Exactly. Sangat betul Nuraini. Bagi reward. Reward ni macam reward bukan reward yang kena bagi duit ke apa. Reward hugs is good. Yeah, very good. Hak dia orang, alhamdulillah seluruhnya best kan kita belajar tadi, rasa lagi tahu tak benda. Itu Allah dah bagi pada kita ilmu, Allah dah tingkatkan kita punya kepandaian. Mari kita cakap alhamdulillah macam tu kan. Okay. Jadi active learning. Okay, creative ideas room. Very good. So, biar ada orang masa, okay everybody go to creative ideas room. Macam tu boleh. Jadi orang tahu dah. Oh, kalau macam tu masa creative idea, ini benda dia. Nak buat. Jadi orang kata, okay. Dan bila dia orang bagi idea tu, suruh dia orang tu, bila dia orang sama-sama bagi dah tulis-tulis tu, yang menulis tu kalau boleh tulis kalau you ada papan tulis, kalau you boleh invest sikit duit, letak macam ada papan tulis, jadi seorang akan tulis kat situ. Idea tu nama siapa dapat, okay, nama anak yang sulung tu kata Amar, tulis A. Kata anak yang bongsu tu nama dia nama best ni Daniel. Tak apalah Daniel. Dia tulis D. Tak payah
lah tu nama. Jadi dari situ dia orang boleh nampak wah proudnya dia orang. It's not the numbers, the amount of ideas yang penting, tetapi komitmen dan participation. Lepas tu dia kata, bagusnya anak-anak mama ni. Bagusnya anak-anak ayah ni. Pandai belajar sendiri. Ini nama dia self-directed learning. Apa maksud dia? Self-directed learning. Jadi kita kata self-directed learning ni kita tak perlulah nak semua benda orang nak kena cakap. Kita cari dulu ilmu. Ilmu tu boleh digali, dia cari. Jadi you keep on repeating that right words pada mereka. Kata pandai sangat cari ilmu ni, pandai sangat cari ilmu ni. Mama happy ni macam apa sebab orang yang pandai cari ilmu ni nanti senang dia nak berjaya dalam hidup. You see? Kita dah doa dah untuk anak kita. Senang dia nak berjaya dalam hidup sebab dia bukan jadi lembu di cucuk hidung. Dia akan belajar semua. Dia akan tengok, dia akan kawal minda dia akan kawal otak dia kawal perbuatan hati dia, emosi dia. Jadi that is what the coach is about. You give them motivation. When they're doing something right, you encourage. You kasi seronok. Okay. Best tak tadi discover benda ni? Best kan? Wow. Siapa sekarang dah faham pokok tu sangat cantik dan sebagainya. Pokok tu kejadian Allah. Jadi you tambahlah. Inilah Allah kan letak pokok pada kita tu. You tambahlah ilmu-ilmu yang you ada mengenai pokok. Kadang-kadang kalau you tak ada, hari tu kan ustaz cakap benda gini-gini. Hari tu ustaz cakap ni. Kenatkan dia balik pada Allah SWT. Kenapa ya? Kalau kita tengok hikmah PKP ni, Allah suruh kita duduk di rumah, duduk dengan anak-anak kita. Sebab kadang-kadang silibus sekolah tu, dia hanya sekular. Bila sekular, dia tak connect pada Allah SWT. Kecuali kalau cikgu yang mengajar tu sangat connected dengan Allah SWT. Dia akan kait lah. Tapi tak ramai pun sebab cikgu-cikgu pun ramai juga yang terlimited dengan silibus. Ya, kerana mereka nak kena kejar silibus itu KPI mereka. Kesian cikgu-cikgu tengok kan. Tapi kan, kalau you boleh connect sesuatu ilmu itu dengan pada Allah SWT, pada Nabi Muhammad SAW, seronok kan anak ni akan menjadi sangat grateful kepada ilmu tu. Ini yang kita akan melahirkan doktor-doktor yang bersifat petinggi kemanusiaan mereka. Kita akan ada engineer yang bila mereka membuat bangunan ke apa semua sangat bertanggungjawab. Kalau kita ada kontraktor yang jadi kontraktor, bina jabatan apa semua, mereka sangat bertanggungjawab. Sebab mereka connect dengan Allah SWT. Bagi mereka yang the decision maker, the CEOs of companies, mereka sangat connect dengan Allah SWT. Jadi mereka tidak mengambil kesempatan. Contohnya nak buang toxic waste kat dalam kat dalam sungai yang mencemarkan sungai. Mereka tak buat benda-benda macam tu. Can you see that? That's why kita benda ni sekarang ni Allah jadi kita budak-budak tak pergi sekolah. Jadi mak bapak take over. Cantik kan? Mak bapak take over. Jadi sekarang ni mak bapak kena tanya diri sendiri. Jangan menyalahkan cikgu apa semua. Tanya diri sendiri, aku nak anak aku jadi macam mana? Jadi Allah bagi sekarang ni ada mata pelajaran aku kena ajar, tapi aku nak kena ajar anak aku ni kena Allah. Dalam mata pelajaran tu banyak je cara kita nak bagi anak kita kenal Allah. Banyak sangat. Tu insyaAllah ibu akan share nanti. Ibu pun dah excited sebenarnya nak buat grup tu. Kalau ada ramai yang nak kita. Sebab ibu akan buka untuk 1,000 orang je dulu. Jadi you boleh panggil kawan-kawan you. Tapi dia punya bayaran dia adalah you commit. Ibu commit. Sekali ibu buat live you kena ada. Kalau you tengok, ibu akan check lah. Ibu akan minta you komen. Jadi kalau ibu tak tengok komen daripada anda tu, nama tu tak selalu appear, tetapi you ada member dalam tu, jadi ibu akan minta keluar lah sebab you tak committed. But this is bayaran dia, komitmen je. Itu je. Tapi ibu akan buka mula-mula tu 1,000 orang. Lepas tu kalau 1,000 orang ni nampak betul-betul komitmen, baru ibu akan buka lagi banyak. Okay? Dan itu insyaAllah kita akan buat nanti. Sebab ibu memang nak share. Dan ilmu yang ibu nak share ni, most of them are free. Free je, percuma. Sebab ibu nak lepas ni, seronoknya sangat. Budak-budak belajar, dia pergi sekolah pun dia akan terbawa-bawa dengan seronok. Itu kalau ada cikgu, jemput cikgu masuk dalam grup tu. Supaya cikgu pun dapat sambungkan keseronokan mengajar itu. Dan kita mengguna silibus tetapi kita bawa ke tahap yang lagi tinggi. Kenal Allah, kenal Allah, connect with Allah. Connect with Nabi Muhammad SAW, menjadi pejuang agama, menjadi penyebar dakwah dengan penuh kasih sayang. Ya,
dan people of faith yang join, maksudnya orang yang bukan agama Islam tapi mereka mempunyai agama. Bagaimana ya mereka juga boleh menyebaratkan kasih sayang. Benda-benda macam ni. Ini yang sebenarnya kita duduk dekat dalam rumah ni, itulah yang bagi ibu, itulah sangat besar mesejnya daripada Allah SWT. Kita nak sampai 1 jam dah ni. Cepat je. Ibu anak saya sekolah dari awal pagi hingga pukul 4 petang. Umur 7 tahun tahun ni. Tetapi beliau kelihatan agak tertekan dan katanya dia sekolah selalu lama waktunya. Saya ada baca buku kenaan berincal, saya takut efek ke atas brain anak, saya mohon pencerahan. Yes, sebenarnya tapi sekarang ni masih PKP dia pergi juga Itu sebenarnya sangat lama tu, daripada pukul awal pagi sampai pukul 4 petang. Kecuali semasa di sekolah tu dia ada banyak break. Maksudnya dia ada bermain, belajar cara bermain apa semua. Tapi kalau belajar secara semua mentelaah, maka memang akan penat anak tu. Jadi bagi ibu, you check balik, you discuss dengan husband what is it that you want dalam pendidikan anak-anak, and question balik pada sekolah tu sesuai atau tak sesuai. Ya. Bagi ibu, anak-anak kena ada masa untuk mereka bermain. Bermain adalah sebahagian daripada belajar. Sebenarnya bagi anak-anak usia 7 tahun, dia sebenarnya dalam 10 tahun ke bawah, bermain adalah source of belajar. Jadi that's why bila kita suruh orang duduk, besok ataupun seterusnya, ibu tak boleh janji besok. Tapi kalau ada tengok ibu nak live aja, please join ajak kawan-kawan. Kita ada dalam 50 lebih je orang ni. So korang dah like dan love tak kat tu? Sebab ibu tengok berapa orang yang actually, kalau belum lagi tolong kita panggil, tekan emoticon yang dekat atas tu kan, like ke love ke apa semua, itu dekat, you just tekan kat situ. So dari situ ibu tahu siapa yang committed betul-betul, dan ibu akan tengok. InsyaAllah besok atau lusa ibu akan live dan jemput kawan-kawan, because the thing is, lepas tu ibu tak live lagi kat sini, tapi ibu akan live dekat group. Sebab masa itu ibu dah tumbuhkan group, jadi siapa yang betul-betul nak belajar, make sure you join that. Kalau ibu live pun, ibu akan jemput ke group tu siapa yang betul-betul nak belajar. Yes, kait dengan Allah, itu yang penting, kait dengan Allah. Jangan kita rasa kita ni yang menentukan masa depan anak-anak. Jangan, kita cuma diberi tanggungjawab. Kita semua diberi tanggungjawab untuk memimpin. Tapi kita bukan the one that actually decide. Nak join group ibu, saya cikgu ibu dan sukakan fun in learning and connect dengan Allah SWT. Yes, kita akan buat sama-sama tu nanti. InsyaAllah ramai ni bagaimana handle pendidikan anak 12, 9 tahun. Plus saya sedang further master. Lagilah bagus, you tengah further master, mereka tengok macam mana you belajar. Very good. Ibu pun sekarang ni tengah ambil Master of Education. That's why ibu banyak belajar mengenai self-directed learning apa semua ni. Yes, tapi ibu memang dulu masa ibu buat my PhD yang been question on dia punya integrity of the PhD tu, tak apa, ibu tak kisah benda tu. Orang kata benda tu tipu lah, palsu lah, tak apa. To me, I did my thesis well. I buat kajian betul-betul, and semuanya kajian yang ibu buat tu sekarang ibu guna untuk my master in education. So Alhamdulillah, bagi ibu ilmu ni, pengiktirafan dia, memang kita kena ada pengiktirafan. Dalam masa yang sama, orang tidak boleh ambil ilmu daripada diri kita bila kita dah ada ilmu itu. Kecuali kalau Allah nak lupakan kita mengenai ilmu tu, memang boleh sangat. Kalau kita sakit ke apa semua kan, insyaAllah ya. Jadi kalau saya merasakan sharing ibu tak boleh lama, sebab kalau nanti dia akan stop ni. Ini dekat IG dalam 1 minit je lagi. Jadi ibu tutup dulu hari ini. Kalau anda merasakan sangat bermanfaat, ambil ni dan share. Ibu jangan lupa sesi kita dengan staff saya nanti. Kita nak habis Ridwan tak hantarkan lagi ke ibu invitation dia. Sayang hantarlah Ridwan. Boleh je ibu share dengan staff-staff. Nanti kan ajak staff join group yang ibu akan ibu sekarang ni tengah nak fikir nama dia. Apa nama yang sesuai untuk ni? Boleh tak Academy Parenting ataupun Academy
Tak apa, ibu nak nama. Kalau anda boleh suggest nama lagi best. Then you become ownership. Ibu nak mungkin love circle ibu Ros ke, magical circle ibu Ros ke, miracle circle ibu Ros ke, apa-apalah. You all boleh tak bagikan ibu nama? Kita boleh tunjukkan jalan mereka yang pilih the channel, betul? Ibu Chana nak handle anak yang tak boleh belajar bersama semeja. Ini isu lain ni, Suhana. Ini isu lain. Ini isu belum sebab you tak itu yang ibu akan share dalam grup tu nanti. Banyak soalan-soalan macam ni. Bagus. Dan share with ibu. Ibu saya nak join grup. Okey, alhamdulillah. Tolong bagi nama sikit sayang. Nanti kita tengok nama yang mana yang paling ramai orang minat. Suka nama tu. Ibu pun nak bagi nama pun ibu rasa macam ketandusan nama dah. Okey. Okey sayang ibu. School of Miracle. Yo, bagusnya. Best nama Nasibah. Good. School of Miracles. Ibu yang Miracles by Ibu Ros. Okay, very good. I think sedap tu nama tu. Siapa suka? Semua kita, kalau siapa yang suka tu tolong like kan yang tu. InsyaAllah. So ibu rasa kita sudahkan kat sini. Just short and simple. Ibu banyak ya. 3 perkara ni ibu. Tapi tak habis sebenarnya 3 perkara ni. Kalau ibu kupas sampai pagi pun tak habis. Okay. Alhamdulillah Allah bagi ibu ilmu. Sementara ibu masih sihat. Sementara ibu masih ingat. Dan ni doakanlah untuk ibu ya. Supaya ibu boleh share lagi ramai dengan sayang semua. Supaya kita dapat bina dunia penuh kasih sayang. Di mana manusia mengasihi satu sama lain. Hidup dengan penuh tenang dan damai. Ya. InsyaAllah. Itulah bagi ibu mesej daripada COVID. Ya Allah jadikan dan apa namanya supaya kita kembali kepada kekuatan dalam diri kita. Kita kembali pada kekuatan diri kita. Ya Allah telah bekalkan dan kita connect dengan Allah SWT. Bila kita connect dengan Allah SWT, keperkasaan diri kita itu akan keluar. Ya, akan dapat menambah nilai pada diri kita dan orang ramai. Dan menjadilah kita hamba Allah yang kasih pada Allah, yang taat pada Allah dan juga menjadi khalifah di atas muka bumi itu. Itulah tujuan ciptaan kita. So, ibu mohon ampun maaf kepada anda semua. Semoga Allah memberikan rahmat kepada anda semua. Penuh kasih sayang, mendidik anak. Ya sayang ibu ya. Semoga Allah akan memberikan ganjaran besar bagi anda yang sabar dalam meraih ilmu, menjadi ibu bapa yang lebih baik. Ya. Ibu doakan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.